Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ma taufiqi illa billahi 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. قال الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Tuan-tuan muslimin, hadirin mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan setinggi-tingginya ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita bertemu dan kita berkumpul di dalam rumah Allah taala yang mulia ini, di dalam satu halaqah ilmu. Mudah-mudahan doa saya dan doa kita bersama agar pertemuan kita, perkumpulan kita pada malam ini di bawah naungan rahmat, kasih sayang serta keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal. InsyaAllah malam ni kita nak sambung pengajian kitab kita tuan-tuan, Al-Yawaqit wal Jawahir. Kita sampai kepada muka surat ke-13. Akibat meninggalkan semayang. Sampai tuan-tuan, betul? Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin. Ketahuilah bahawa orang yang meninggalkan semayang itu digandakan baginya keseksaan. Dia nak cerita pula, jangan duk jadi puak, duk tinggal semayang. Kita baru saja habis baca pada bulan yang lalu. Saya minta maaf, bulan lepas saya tak boleh main last minute. Tu imam kita ganti kuliah. Saya tak boleh main last minute tuan-tuan. Sebab ada urusan yang tak dapat nak dielakkan, urusan kekeluargaan yang tak dapat nak dielakkan malam tersebut. Pasal pergi merisik untuk adik saya. Masalah jugalah, pergi merisik untuk dia. Lepas kita pun balik duk ketak lagu nak menikah orang lagi. Tu kacau juga lah. Dia duk ketak kaki tu, kacau. Bismillahirrahmanirrahim. Dia jadi serupa orang pitih gerai haita. Mula tak mau nak beli, dia pergi teh gerai, balik tidur tak lena. Serupa tu lah. Bukan ada niat pun nak pergi merisik apa, nak pergi mengajak tuan-tuan, dia betul. Tuan-tuan yang saya telefon dia kata, jom pergi Zat. Abang hang tak boleh pergi pula, aku nak pergi seorang. Kita pun duk telefon Zat Zukri, dia kata tak apa pergi lah. Balik-balik dia ketak nak nikah belum. Dia minta maaf lah, mana yang nak marah bulan lepas tu tarik balik lah. Nak tarik balik lah. Saya minta maaf bulan ni. Kita baca sebelum tu, 2 bulan yang lalu tuan-tuan, kita baca tentang seksaan bagi orang yang meninggalkan semayang. Kita baca dah. Hak ni dia nak cerita pula kat kita akibat dia.
Itu kita baca tentang siksaan orang yang tinggal semayang, lagu mana siksaan yang Allah Ta'ala akan seksa kepada mereka. Ni dia nak cerita pula akibat. Boleh faham tak? Akibat dengan siksaan lain. Sakit antarjun motor, seksanya lah sakit. Dia cerita lah seksa. Oh, dia nyut. Dia naik motor, dia belah, dia jumpa geng mana tu, lepas kena cas tu dia duk kiat naik motor tu. Ni saya yang lewat tadi ni kan ada ikut belakang motor kiat tu, driver kiat tu. Boleh tahan juga kok Kuala Nerang ni geng kiat ni tu. Tahu geng kiat, boleh faham dia naik motor dulu tu. Dia kiat tu lagu mana lah. Motor mau kiat lagu tu, kita lempak motor dalam sampah lah. Ni jenis driver kiat ni. 2-3 kali jumpa driver kiat ni, tu yang lewat sikit ni bukan kerana saya lewat, driver kiat tu punya kerja. Dan tak driver kiat, tak faham? Pok-pok tekpik ni. Pok-pok cucuk jenis-jenis geng-geng vaksin ni. Kita kena jual jarum, mau balik-balik sengit, lepas hari-hari kena sejarum, jarum tak ada masalah. Naik motor jumpa pok-pok kiat ni, dia hantam pok-pok kiat tu, dia pun jatuh. Seksa je Allah Ustaz. Oh, accident. Dia boleh cerita seksa. Seksa lagu mana belum? Allah tak tahu nak abang lah, tak tahu, tak ada ayat nak cerita. Seksa dia tu sampai tahap tak ada ayat nak cerita. Seksa lah tu, tak ada ayat yang nak cerita. Tapi akibat lepas aksiden tu dia ada akibat pula. Akibat lah ni Ustaz, bayang tak boleh duduk bawah. Oh, tak boleh duduk bawah. Tak boleh Ustaz, tak boleh. Dia nak merekod kaki nak duduk antara dua sujud tu tak boleh. Oh, tu Pak Long buat macam mana dah tak boleh. Tu yang tak bayang terus tu. Jangan lagu tu. Tak boleh nak merekod duduk antara dua. Tu tak bayang terus. Tak boleh lah Pak Long. Kursi ada bayang lah atas kursi. Ni dia nak cerita akibat tu. Akibat. Ni kita nak cerita. Ketahuilah bahawa orang yang meninggalkan sembahyang itu digandakan baginya keseksaan. Orang ni Allah Ta'ala ganda. Double dia punya seksaan. Sikit pun tak sangka dah Pak Long dalam neraka ni, sikit pun tak sangka dah. Tuan-tuan ni rajin duk mengaji. Kuliah dekat masjid Padang Nyok Limau boleh kata kerak. Tuan-tuan duk main mengaji. Ustaz-ustaz duk baca kat tuan-tuan kitab, dia duk terang dekat kita maklum pembahasan kitab ni, dia cerita apa dia? Paling ringan azab dalam neraka. Paling ringan tu lagu mana yang kata paling ringan tuan-tuan? Diambil 2 puntung api neraka, diletakkan di bawah, pijak menggelegak otak. Betul tak? Tuan-tuan duk baca lagu tu, dengar ustaz tu cerita kan? Hak tu paling ringan Pak Long. Paling ringan. Tuan-tuan bayang, paling ringan tu pun tak sangka dah dengar ni tuan-tuan. Pijak puntung api menggelegak otak. Tuan-tuan bayang. Tuan-tuan bayang. Kita nak pergi mandi kolam air panas tu pun tak sangka dah panas. Saya kemarin pergi mandi dekat satu yak terjun lah kemarin ni, hari dah tak ada kerja apa pagi kemarin ni, ajak pipi malam ngajak di sungai tadi. Duduk sembang lah, kak saya duduk cerita, dia kata ni kita main mandi yak terjun, next pula kita pergi mandi hak kolam air panas tu. Saya kata panas lagu mana? Oh, dia kata panas kira kita ambil telur tak dalam kolam tu masak. Saya kata kami duduk pergi mandi, masak telur kami nak buat lagu mana? Masak telur kami nak buat lagu mana? Masak telur ayam boleh kupas makan, belum masak telur kita nak buat lagu mana? Belum. Kalau masak betul apa dia buat masak 3 suku kacau. Hak tu pun tak sangka dah. Seksa tu pun tak sangka dah tuan-tuan. Ni bayangkan pijak menggelegak otak belong kan. Hak tu paling ringan. Hak tu paling ringan. Tuan-tuan bayang tak azab dan neraka ni. Maka didatangkan pada hari kiamat dalam keadaan terbelenggu 2 tangannya dan dihimpunkan keduanya pada tengkuknya. Dia pergi dulu tu. Dia mai ke padang mahsyar pada hari kiamat ni, tangan dia lipat biduk lagu tu dia mai. Manakala malaikat memukul mereka dan dibukakan baginya pintu neraka Jahannam, malaikat pula duk sakai. Sambil duk berjalan malaikat sakai, malaikat duk sakai. Tahu sakai? Pukul. Bukan tuan-tuan duk belah padang sana ni pukul, sakai lah. Dia buat heran, kita kata sakai, dia buat heran lagu tu. Ni bukan Damansara, Kuala Nerang. Jangan duk buat belagak lagu muka duk Damansara, duk belah no hai kena dia duk belagak. Duk ke belah padang sana tak tu dia. Tata dia tak faham sakai. Orang luar.
Mu tak tu sakai tak tahu kacau. Kami haduk kok dia pun tak tahu sembang tak ni. Sambil duk berjalan tu, duk kena sakai dengan malaikat. Allah Pak Long dah lah tangan biduk belakang dia sakai pula dah. Tuan-tuan, hina puak ni Allah Ta'ala hina. Tu cerita dah, Allah Ta'ala hina. Dan kehinaan untuk mereka ni pula lagu mana tuan-tuan? Malaikat pukul ni sambil dibukakan pintu neraka Jahannam untuk mereka, maka masukkan puak-puak ni, dia kena terajang masuk menerusi pintunya seperti anak panah pada kecepatannya. Malaikat terajang ni Pak Long, laju puak ni terjun macam anak panah. Kita anak panah biar laju ni. Lagu mana kita berkata anak panah ni longsok bi, lepas kita tarik, kita lepas tu cung dia pi tu, lagu ti puak ni kena terajang masuk dalam neraka. Nak abang Pak Long tak ada apa, tinggal sembahyang. Benda yang paling ringan, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Dia tanya, dia kata dalam hidup dalam dunia ni, apa benda paling ringan? Dia tanya dekat anak murid dia, dalam hidup ni apa benda paling ringan? Imam Al-Ghazali tanya. Maka dia jawab lah, yang ni kata yang paling ringan debu. Yang ni kata dak kapas. Imam Ghazali kata dak, debu berat. Dia kata berat apa debu? Berat. Betul apa ada lagi yang ringan? Kawan dia kata kapas pun berat. Kabur tu kan berat. Semua pakat duk tembak tak kena lah. Kali buat ni tanya apa dia yang paling ringan wahai Imam? Imam Ghazali kata hal paling ringan dengan sembahyang. Yang lain semua berat. Debu berat, kapas berat. Tu dia kabu tu. Pokok kabu kita ambil. Kabu berat. Yang paling ringan ni apa dia? Yang paling ringan atas dunia ni maklum tinggal sembahyang. Imam Ghazali kata tinggal sembahyang paling ringan. Kalut ya, tak sembahyang dah. Kalut tak sembahyang. Kalut, bagi kalut ya, tak sembahyang. Kenduri kahwin daripada Tok Wan maka pengantin, haram tak sembahyang. Tanya Tok Wan awak doa Allah, dia kata ustaz lama dah tak buat kenduri, Allah pun faham. Dia main mazhab Allah faham ni letih tuan-tuan. Mazhab nombor 5 Allah Ta'ala faham. Semua Allah Ta'ala ni faham. Dia ingat lagu pak menekan dia kot, duk faham. Tanya pula pak pengantin, awak Pak Long tak habis sembahyang Pak Long? Dia kata ustaz, ni beras dengan gula tak banyak lagi kat kedai. Dia kata ni duk cakok ambil ni. Salam cakok raut. Saya baru ni pergi makan kenduri satu, penat Pak Long ni. Mujung anak dia 2 orang, penat. Biasalah habis salam cakok lah. Salam cakok. Dia nak bak kat tuan-tuan, ustaz pergi makan kenduri, envelope ni lepas asing sama dengan sambung surat YB. Poket dia 3, envelope YB dia tak poket atas, kan dengan ustaz. Dia nak tengok ustaz bagi apa? Haram sungguh tuan. Dia tak pergi campur dengan orang lain no. Dia nak tengok ustaz bagi apa? Dia duk cakap. Saya bagi tak banyak tuan-tuan, bagi tak banyak, RM50 gitu lah bagi. Sebab tu saya pun pilih, mau ada 6 kenduri saya pergi dekat 2 mampu Pak Long. 6 kali 5 jenuh mai syarah saya. Jenuh mai syarah kalau 6 kali 5. Tapi dekat 2 sudah padan lah. Dia pergi buka saya salam cakap tu, dia buka envelope depan saya. Dia buka. Kita pun politik, buh duit RM5 bagi nampak tebal. Jangan buh duit 50 sekeping, nipis. Dia pun buka dia kira cerak dia kata 50 ya. Saya kata jadi ya. Allah bubuk lagi 20. Dia kata cukup 70. Saya kata tak pernah jumpa lagi tuan rumah ni. Dia kata ustaz, saya semua hidup 2 kali ya cakap, anak pertama dengan anak kedua. Ustaz tiap malam cakap. Dia kata buh lagi 2 lah. Haram dia kata. Mau lagu hang ada 5 orang mampu aku. Ada belum. Dia kemak minta. Dia kata saya semua hidup 2 kali ya salam cakap, ustaz tiap malam cakap. Dia kata buh lagi 20. Dia kata mau lagu hang ni penat. Kenduri ya, tak bayang dah. Kenduri ya, tak bayang dah. Kalau buat kenduri kahwin cukup dah, memadai dah untuk dia tinggal sembahyang. Betul ke tak? Betul tuan-tuan. Ni yang Imam Ghazali kata benda yang paling ringan.
Nampak tak ada apa tinggal sembahyang. Tapi tuan-tuan, akibat dia, ni kita duk baca akibat dia. Dan satu riwayat daripada Rasulullah SAW bahawa ia bersabda, Nabi kata apa dia? Tiada halal mengambil zakat bagi orang yang meninggalkan sembahyang. Jangan duk pergi ambil zakat, Nabi kata. Orang yang dia duk tinggal sembahyang, jangan duk pergi ambil zakat. Zakat pun jangan duk pergi ambil, apatah lagi bantuan biasa. Maklum bayang, maklum zakat benda wajib, salah satu daripada rukun Islam. Yang tu pun Nabi kata jangan duk pergi ambil zakat dekat orang yang tinggal semayang. Jangan duk pergi ambil zakat kat mereka. Zakat tu pun Nabi tak pergi ambil. Nak habaq apa dia? Betapa hinanya orang yang meninggalkan salat. Zakat pun Nabi tak pergi ambil. Kan rukun Islam ada 5. Mengucap 2 kalimah syahadah, semayang 5 waktu. Dia tak? Yang ketiga apa dia? Mengeluarkan zakat. Bukan zakat, yang tu simpan. Zakat buat keluar. Yang keempat, ambil gelak maklum pun. Yang nombor 4, puasa sebulan dalam bulan Ramadan. Yang nombor 5, pergi buat kerja haji bagi yang ada kemampuan. Orang yang tak buat keluar zakat ni, Nabi kata, orang yang tak semayang ni, Nabi kata jangan duk pergi ambil zakat daripada mereka. Nak habaq balung hina. Zakat pun hampa jangan duk pergi ambil. Tambah hak lain, Nabi kata jangan. Maka sabdanya, maksudnya janganlah kamu diam sekampung dengan dia. Oh, yang ni lagi kasar. Nabi kata jangan duk pergi duduk sekampung dengan puak atas semayang. Kacau tuan-tuan ni. Kok dalam padang nyok ni perasaan mampuih kita. Mampuih nak duduk tak mana tu nak habaq. Perintah ni bukan wajib, tapi nak cerita kata hina. Puak atas semayang ni nak habaq kat tuan-tuan, hina. Puak atas semayang ni sampai Nabi kata kalau boleh duduk sekampung pun jangan. Duduk sekampung pun jangan tuan-tuan. Dan jangan bersekedudukan dengannya, kerana bahawasanya laknat Allah Ta'ala turun ke atasnya. Sebab apa tak boleh duduk dengan mereka? Mau laknat Allah Ta'ala turun dengan hampa kena. Duk main putih beliau tu tuan-tuan, dia kena mula dia pergi ribah buat tak mayang punya rumah. Kita duduk ke tepi tu kena juga selak sekerak rumah. Kan ni kata laknat turun ni tuan-tuan. Bila kena dekat orang tu, dia tak kira dah rumah tu imam, rumah tu bila hadut hayang solah sehari 5 kali pun kena. Hak tak semayang tu kena, tak apa kita semayang ni pun kena pula tu celah semayang ni dia tu balik atap tak ada. Tapi tentang duk risau lah ni, tentang mau atap tak ada, dia main cepat. Saya pilihan raya tak lama dah cepat tuan-tuan. Silat-silat YB duk main kata atap dah rumah kita ni. Ni zaman lah ni parlimen nak buat tak lama dah. Jangan duk risau. Jadi apalah ni tuan, jangan duk risau. Tak minta boleh bawa mai. Data duk main duk tanggung atap nak paku tak mana dah. Kita kata mana dah semua penuh. Dia kata pergi buka atap rumah kau tu, pergi buat kulit ni. Nak bagi juga. Pangkah bagi belum. Atap nak main pula tak tahu bila. Lah jangan risau. Minta apa boleh buat bagi lah ni. Sebab tu kita pun kena cerdik. Lah minta apa boleh buat bagi. Betul ke tak? Tak lama dah. Kemarin PM kata apa dia? Tak lama dah dia akan bincang, dia akan umum tarikh untuk bubar parlimen. Tak lama dah dia kata percayalah, tak lama dah. Alah tuan-tuan nampak dah YB pun kereta pun bekat tubuh poster belakang dah. Dia pelekat muka dia sama besar dengan kereta. Lintas pergi balik nak bak dia buat kerja lah ni. Dah tunggu belum. Belum jangan heran dia boleh tanggung atap mai. Dia boleh main tanya JKK ada tak kot ni atap kena selak ke apa. Dia pun kata tak ada dah YB selak semua buh balik dah. Ni dia kata ada ni atap lebih ni dia tak ni. Lain kali duduk lipok JKK tu kata tak ada rumah apa. YB tu kata lah hampir buka atap rumah hang ganti atap ni. Dia kata bagi ada juga. Nubi dia nak naik duduk ke paku atap dia tengah gambar. Lah ni tuan-tuan puak politik ni pun batlong ngarut dah. Ni kena ni putih beliau man ni sekali-sekali dengan kita kena ni. Tu Nabi kata jangan duk pergi duduk. Jangan duk pergi duduk dengan puak atas semayang. Laknat Allah Ta'ala turun dengan hang dia sapu.
Ni dia kena dah lah ni tuan-tuan. Mebah dengan rumah-rumah kita kena. Dan lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya awal-awal suatu yang dihitamkan pada hari kiamat. Di hari kiamat ni tuan-tuan, ada benda yang Allah Ta'ala hitam. Mula-mula kena hitam di wajah ni siapa dia? Orang yang meninggalkan sembahyang. Orang yang meninggalkan sembahyang, nanti malaikat mecok bagi dia muka hitam. Ni akibatnya. Dan satu riwayat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa ia bersabda, maksudnya yang pertama, aku lihat seorang lelaki daripada umat aku. Nabi kata Allah Ta'ala tunjuk dekat dia, ada seorang lelaki daripada umat aku ni telah dikeraskan atas kuburnya. Dia kena azab yang dahsyat dalam kubur ni tuan-tuan. Percaya tak percaya, tuan-tuan punya pasal lah. Tapi Nabi Habak kata ada. Maklum nak percaya, Pak Long nak percaya, up to you, terpulang kat Pak Long. Tapi ada orang dia tak apa nak percaya tuan-tuan. Dia kata kubur ada luah mana yang ulak nak mekuk mana, malaikat nak mekuk mana. Kubur pak aku ikat batas 9. Dalam kubur tu aku ikat batas 9, memang tak lebih dah. Dia fikir lagu tu, nak mekuk mana ni? Ada orang lagu tu tuan-tuan, kau belah padang nyok, lima ada 3 orang, tak ramai 3 orang. Bila dia zakut daun dia pitik. Han cuba fikir dengan ustaz duk mengajar. Dia zakut daun. Nak mekuk mana? Hai aku tak tahu deh. Dia main tak tahu deh ni. Tak tahu deh. Tak 2 day tak tahu, bukan 2 hari, bukan 2 days, tak 2 day. Tu lepas cerita Mak Saleh main daripada Australia turun kat Pekan Baling. Mak Saleh tu pun duk tanya lah daripada Baling nak pergi Kupang jauh mana. Duk Kupang. Pak Long tu dia tak tahu Mak Saleh tu cakap nak apa. Dia dengar Kupang. Pak Long tu kata dia wayak apa aku tak tahu deh. Pening masalah tu 2 hari dia kata dah balik nak pergi Kupang. Dia sama ada semang dia kata nak mekuk mana ni halus sangat. Ada Pak Long ni. Saya biasa jumpa orang ni, dia tanya saya, Ustaz, dia kata Ustaz duk main duk cerita dah. Ada kita baca tu. Syuja'ul Aqra, ulak dalam kubur ni. Kita duk baca dalam kitab, dia punya sisik, dia satu sisik Pak Long sama dengan Jabal Uhud di Madinah. Dia duk garu kepala. Dia kata betul ke Ustaz? Kita kata ni dalam kitab abang tak lah. Kitab-kitab lah betul ke dah ni? Dia kata berbiji mata sama besar air. Dia kata Ustaz fikir satu sisik sama besar dengan Bukit Uhud. Ulak tu besar mana? Saya kata saya tak mau fikir. Dan kitab abang tu saya pegang. Iyalah. Kena fikir juga. Nak masuk kok mana ni kubur ni? Dia kata mau ulak tu mai. Dia kata terangkat habis kubur-kubur ni. Dia duk fikirkan kepala otak dia. Saya pun sampai tak tahu nak jawab mana. Saya kata lah Pak Long, lepas tu duduk alam lain. Pak Long duk fikir cara alam Pak Long. Tak ada kata kita nak terima kena fikir dulu kan. Saya kata lah lagu ni mudah Pak Long. Pak Long ada anak? Ada. Anak Pak Long duduk dalam perut Mak Long tu. Bini Pak Long cuba fikir tengok. 9 bulan duk rekod lagu tu. Awak ayak tak masuk dalam hidung kah? Kita berendam dalam kolam 10 minit bayang masuk dalam hidung. Dia tak tu lain apa? Tuan tak mau fikir pula. Duk merekod, kita duk merekod belum. Duk merekod tu. Terbit keluar tu, cuba duk ambil rojoh masuk balik, tak masuk dah. Keluar 3 kilo setengah. Saya tengok bini saya tuan-tuan. Bini saya beranak. Saya tengok. Saya bukan lagu tuan-tuan duk pintai rokok dan sembang pandai luar. Dia sembang pandai dia kata tu dia. Nak buat 3. Tengok bakar dia kata aku tak nak buat apa. Selisih bau ngenung dah dia kata. Dia sembang kuat. Bini hang paruh mampu duk teran keluar budak seorang. Saya tengok Allah keluar nak nampak kepala nampak rambut. Allah teruk je. Teruk belum tengok Allah. Tak mau dah lah bang. Teruk tak mau dah lah bang. Tak mau dah terlepas beranak pula dengan tak mau. Cuba dia tabik mai budak tu. Habang kat datang ni doktor rojoh masuk balik. Tobat tak masuk dah. Sebab dia dah berpindah alam.
Hang dok fikir benda dalam kubur dengan benda atas dunia, memang tak kena lah. Memang tak kena lah tuan-tuan. Ni azab ni, orang yang duduk dalam kubur ni kena azab. Nabi kata azab tu pula azab yang keras, azab yang pedih. Maka didatangkan wuduk kepadanya, lalu malaikat buat mai pahala wuduk tu mai dekat dia, lalu dilepaskannya daripada siksaan kuburnya. Ni wuduk ni tuan-tuan dapat melepaskan kita daripada siksaan kubur. Sebab tu Nabi minta, ulama minta kita senantiasa duduk dalam keadaan berwuduk, dengan keadaan pula wuduk yang sempurna. Jangan duk halal balai, jangan duk halal balai buat lebih kurang yang dengan wuduk sempurna. Orang suruh basuh muka lah. Yang duk basuh domo itu pasal apa? Muka dia ada hak dia. Daripada mana hak dia? Daripada atas ke bawah ni, tak mana hak dia? Tak ni ke? Tak ni ke? Tak ni ke? Sampai mana? Daripada sini mai ke sini, tak mana? Basuh, ambil air, basuh tu kena muka. Ni dah ambil. Basuh apa? Nak basuh muka? Tu domoy ni, lihat ni domoy ni. Orang suruh basuh muka, basuh domoy. Ha. Ni ustaz main mengajar, kena main mengaji ni lah. Ni dah ustaz kami kata mau pergi tak dulu kata ke orang. Ustaz tak kata ke orang pun dia tak main. Hak kata manusia ni. Macam saya kata lah, saya ni mulut jahat dia kata ke orang. Ada ustaz mulut baik tak pernah kata ke orang, tu pun tuan-tuan tak main mengaji. Ustaz mana tak nak kata ke orang, ustaz mengajar tajwid bukan kata ke orang. Ustaz dia mengajar tajwid tu bukan mengajar kata ke orang, 6 orang tu dia main mengaji. Ustaz tu dia mengajar. Celah tu pula ustaz tu kata, "Okay, alhamdulillah nampak faham elok nah." Ya. Cerit jam bunyi. Ustaz tu kata jam dah bunyi dah. Ni minggu depan saya mai mengajar, saya nak minta seorang-seorang baca boleh kot? InsyaAllah. InsyaAllah. Minggu depan ustaz tu mai, tinggal ustaz tu seorang, haram tak mai tak apa. Hang baca tak nak baca sangat. Orang mai nak mengaji, aku kami baca. Baca pula guna mikrofon, tinggal ustaz tu seorang minggu depan. Tu pun dia haram tak mai mengaji, tak ustaz tu tak kata ke orang. Tu orang suruh mengaji balong. Yang kata hat muka lagu mana, yang kata tangan lagu mana, yang kata kaki lagu mana, yang kata telinga lagu mana. Hak tu yang kata tu. Allahu Akbar. Tak mana lah, hilang. Tadi saya baca tak mana tadi? Saya baca nombor 2. Ni silap saya baca nombor 2. Nombor 1. Aku lihat seorang lelaki daripada umatku didatangkan oleh malaikat maut, di mana ia seorang yang berbakti kepada kedua ibu bapaknya. Ada satu orang ni malaikat maut mai dekat dia ni pula jenis anak yang taat kepada mak bapak. Anak yang taat kepada mak bapak ni Allah. Dia mai satu peringkat umur tua ni tuan-tuan, saya nak bak lah. Saya nak bak. Hidup ni Pak Long ni Allah Ta'ala bagi tangan kat Pak Long jari lagu ni. Jari lagu ni. Orang yang jari tak sama ni sempurna, hak jari sama tu cacat. Semua jari kita mana sama. Dia kata saya sempurna tak jari sama, tu makna hang cacat. Jari sama panjang. Jari mana boleh sama panjang? Ni dia dua ada ni. Pasal apa jari kita tak sama ni tuan-tuan? Nak habaq inilah kita putaran hidup kita ni. Ni balong umur kita lagu ni, balong hidup kita ni. Ni. Hak ni paling rendah. Masa kita kecil-kecil dulu tuan-tuan, ni dia kita. Lepas tu dia main ni. Hak ni umur ni lah, umur haram tak balik lagi umur ni lah. Ni bodoh ni. Akal rendah ni bodoh. Budak-budak. Kes cekelat dia boleh berkelain. Dia tak belum gerek dia boleh berkelain, bodoh ni. Dia bukan akal. Sebab tu kita orang tua-tua kena pedoh. Ada main ni. Ni umur ni 20 30 dia main tang ni. Ni saya ni. Ni saya ni. Ni umur saya ni. Apa dia? Bodoh-bodoh cerdik. Ni bodoh. Ni bodoh-bodoh cerdik. Ni umur saya tak saya faham dia. Umur saya bodoh-bodoh cerdik. Fikir dengan nafsu sama banyak, betul tak? Pak Long bisa duduk zaman saya ni, betul tak Pak Long? Ni bodoh-bodoh cerdik. Dia kata nak nikah, dia bukan kira apa lah. Dia tengok apa nak menikah apa. Pak dia kata nak menikah. Hang kerja tak apa. Ustaz kata rezeki Allah Ta'ala manda'a. Kalau menikah betul lah hang kerja apa haram tak ada. Ni bodoh-bodoh cerdik ni. Umur saya ni bodoh-bodoh cerdik.
Dia main ni umur ni ni Pak Long 40 ke 60. Ni umur kacang 40 ke 60. Sebab tu Nabi dia Allah Ta'ala lantik dia menjadi Rasul umur ni, umur kacang 40 60. Sebab tu elok dah pencen 55 tu dia nak tarik main 65 mampu je lah. Pencen umur 60 tu elok dah, dia lebih pada tu mengarut dah. Lepas tu dia main turun balik dah Pak Long. Oi, dia sama tinggi dah dengan bodoh-bodoh cerdik ni. Dia naik lah 60 70 dia main umur ni dah Pak Long. Betul tak? Pemikiran dengan nafsu dah sama banyak dah. Umur ni yang sensitif lebih Umur ni yang sensitif lebih. Umur ni sama kan ni. Hak ni panas baran, hak ni sensitif lebih. Hak ni perongoi, hak ni sensitif lebih. Sebab tu kita bila mak pak umur ni kena jaga elok-elok. Macam mana Pak Long duk pedoh anak bodoh-bodoh cerdik zaman kami ni. Bila Pak Long naik umur 60, 70, 80, kami kena pedoh pula Pak Long ni. Sebab tu kita dengan mak pak kita jangan duk cakap lebih kurang, dia cepat terasa. Amboi hang cakap pedih aku dengar. Pi rumah menantu anak cuti sekolah, dia pi Kuala Lumpur tu. Menantu ni betul-betul duk beletak kat kucing. Dia terasa. Dia sampai dia tak. Menantu ni duk masak, mak duduk lah, mak abang duduk lah, rehat lah. 3 hari dah duduk rumah dia. Pagi tu menantu tu pula dah lah period, angin tak apa nak elok. Kucing tu pula nak bagi makan dah, haram tak binatang ni tak kenyang. Sambil duk bagi tu menantu ni beletak kat kucing. Kerja tak ada main rumah, aku menyusah. Duk terasa dalam bilik duduk orang. Tu kata kat kita lah tu. Lebih dah 3 hari dah duduk kata. Padahal menantu tu tak nak terlintas apa. Kerja tak ada, terdarah, tak berhenti larat aku nak masak kat hang. Betul-betul menantu ni duk hangat kat kucing tu. Ni duk pedih Allah. Pungkuih baju duduk orang. Lagi bini. Jomlah balik. Tak ada, aku tak boleh duduk dah. Mak tak boleh duduk, mak terasa. Tak ada kena mengena pun. Habis Pak Long dia main umur 80, 90, dia duduk tani Pak Long teruk di atas lagi dia budak-budak lah. Hak ni dia mula main umur nyanyuk ni. Tarik dengan bengkang tak tahu nak beza dah ni. Tarik dengan bengkang tak, tarik dengan bengkang. Dan saya ada arwah orang tua kat kampung saya. Tua dah satu, saya sekolah rendah lagi. Saya pergi dengan pak saya, dia ni orang kuat pondok lah. Saya balik benar dengan ayah saya, saya naik motor. Saya ada just sekolah rendah, saya tu pergi dengan ayah saya. Pergi duduk menyembang ayah saya, tanya anak dia macam mana, pak ang lah. Anak dia tu kata, Allah tak tarik dengan bengkang, tak ada beza dah. Lekat ayat tu sampai keluar. Tarik dengan bengkang, tak ada beza dah tuan-tuan. Tengok tarik, dia kata bengkang. Dia kata buat bengkang ni busuk, orang lembek lah. Dia tengok bengkang, dia kata tarik keras. Dia kata, umur ni sampai tarik dengan bengkang pun tak ada beza dah tuan-tuan ni. Jaga. Ni bab tu mak bapak kena jaga. Bab tu jaga mak bapak ni tuan-tuan. Bukannya mudah. Kita jaga anak senang. Anak kita umur 5 tahun, anak kita umur 6 tahun. Dia buat salah, kita boleh cekah, kita boleh tibai, kita boleh rotan. Dia tak. Mak pak buat salah, nak kata apa? Nak kata apa? Nak marah mak kita. Anak kita makan nasi maklum, dia tak tahu basuh pinggan. Duk dalam sendiri, dah hampa ni aku bagi makan terkedarah. Pinggan tak boleh basuh. Hei, tak larat nak cakap. Boleh kita kata kat mak kita lagu tu? Anak boleh lah. Ni mak bapak ni. Ni mak bapak ni tuan-tuan. Sebab tu Nabi suruh berbakti kepada ibumu. Ibumu bukannya senang tuan-tuan ni. Bukannya senang. Tuan-tuan ada kata, tuan-tuan sihat, anak-anak mau lah Pak Long. Sihat. Sihat, sakit apa pun tak ada, sihat alhamdulillah. Pi rumah anak kat Kuala Lumpur, 5 orang anak duk Kuala Lumpur, dia rebut Pak Long ni tak kaki atas tanah. Dia bagi kapal terbang. Pak Long pun turun lah. Naik kapal terbang turun. Hak sulung pergi ambil orang balik mai rumah 2 malam. Nuh ada nombor 2 telefon. Oi dah lah bagi mak dengan abah mai rumah aku pula. Tiba mak abang mai lah rumah abang. Oi tak mau mai rumah abang dak aku ni tak mana dia bawa pergi berebut. Sebab Pak Long sihat.
Lepas sihat kata benda pun dah ada. Cuba Pak Long sihat dah korang dah masa tu. Pungkok pun orang nak kena basuh. Masa tu anak tak mabuk lagi ni. Woi mak aku basuh pungkok mak pula. Mak aku basuh pungkok pak pula. Hampa duk basuh pungkok mak aku pula. Tak ada. Dia swasta Pak Long macam syarikat ayak. Dia panggil nurse hospital Kuala Nerang ni tengok sana. Dia boleh habaq nurse tu kata saya bukan tukar lampin dengan nak basuh berak pun saya nak kena kot. Tak apa acah lah banyak mana. Nurse tu kata sekali berak RM30. Tak apa. Tiap-tiap bulan meh hantar bil berak. Sebab tu Pak Long sebelum sampai tahap tu doa kat Allah minta mati lah. Ya Allah janganlah sampai panjang umur aku sampai tahap nak menyusah anak-anak. Betul tak Pak Long? Pak Long mau kau menyusah anak-anak. Masa tu anak-anak duk cakap pedih. Hei, berak tak boleh nak basuh bahnya duk berak kerak sangat. Batuk terberak, bersin pun berak. Tuan-tuan, dia nak basuh berak kita dia duk pakai face mask ni lebih daripada Covid lagi. Covid pun dia basuh pakai 2 lapis ni 6 lapis. Tebal. Duk tutup. Duk tarik memang. Tentang asal lagu mana? Tuan-tuan? Duk wah anak. Pak berak padu. Dia buat begitu lah. Saya biasa ziarah satu orang tua belum. Saya tahu sikit boleh tuan-tuan? Dia no. Saya mengajak ni ikut anak murid punya kitab. Kalau anak-anak murid saya beramai yang ada kitab, sikit yang tak ada kitab, saya baca banyak, saya ulas sikit. Tapi kalau anak murid saya berubah keadaan, yang ada kitab pula sikit. Yang tak ada kitab pula banyak. Makna saya kena ulas banyak pada baca. Ni malam ni tuan-tuan boleh tahu lah saya hak mana satu ni. Saya nak cerita ada sekali saya pergi ziarah satu orang tua saya pergi ziarah. Dia duduk atas katil lah. Dia ni zaman Tok Wan saya punya geng ni. Kira Tok Wan saya duduk ada, dia ni umur dia pun 30-an satu lah. Pergi ziarah baru ni tinggal tulang. Muka biji macam Allah yarham PI. Allah yarham PI duduk lawak. Biji mata kepala lincin pakai baju. Cakap pak patah penat. Saya pun nak balik, saya tadi Pak Long nak ambil sikit buat belanja apa. Hang duduk sat aku nak cakap dengan hang. Saya pun duduk, saya tak ada apa Pak Long. Hang pi syarah hang abang kat orang. Ni aku nak abang kat hang. Hang pi syarah hang abang kat orang. Saya kata apa dia Pak Long? Hak Nabi kata rebut 5 sebelum main 5 lah. Hang boleh cakap tapi hang tak rasa. Ni dia aku rasa. Nabi kata rebut masa sihat sebelum main masa sakit. Aku rasa dah dia kata. Sebab apa? Dulu masa sihat nak buat ibadat pun senang. Lah main masa sakit nak buat ibadat pun teruk dia kata. Dulu aku orang bang start motor pergi masjid. Lah tok bila bang. Aku main atas katil ni. Ni katil kau hang tengok sengit. Saya ikut kiblat. Aku nak abang kat hang lah, aku nak semayang. Aku nak buat ibadat. Aku nak semayang. Kena teriak dulu baru boleh semayang. Kena teriak dulu. Saya kata pasal apa Pak Long kena teriak dulu. Lah aku nak ambil yak semayang pun kena tunggu cucu aku mai. Kena tunggu anak aku mai duk jurus ceret masuk dalam besen. Kadang-kadang lepas tak tengok TV aku panggil, "Oi, mai lah oi, mai ambil ni aku nak mayang ni." Sak lah Tok Wan, sak lah. Kita tak boleh duduk dia kata aku daripada dulu ni mayang lewat ni aku tak boleh. Bukan nak bang kata aku baik dak. Tok Wan hang duk hidup zaman tu aku ada. Aku tak boleh. Mayang lambat tak boleh. Mai lah ambil yak mayang Tok Wan nak mayang. Mai. Hei Tok Wan ni tak reti sabar. Sak lah orang kata kau orang tak mau ambil. Sambil duk jurus. Teriak dulu dia kata aku teriak dulu nak semayang. Tu Nabi kata jaga masa sihat sebelum main masa sakit.
Tu hampir abang kat lepa lah no. Doa abang kat Allah lah takat-takat ni kalau mana-mana nak melarat sampai derita orang sampai kita duk makan nanti tak dah bagi mati buang. Gaya teruk-teruk ni bagi mati buang. Dia kata abang kat lepa. Tu dia Pak Long berbakti. Umur tua ni nak berbakti bukannya senang. Tuan-tuan pun dah alami dah. Saya duk tengok ayah saya. Saya tengok ayah saya tuan-tuan. Dia pula 75 dah. Tapi alhamdulillah sihat. Dulu kami nak buat apa, kami kena tanya dia. Lah dia nak buat apa, dia tanya kami. Sama dengan tuan-tuan pun. Nak beli tanah, bincang anak. Nak jual tanah, kena bincang anak. Betul tak belum? Betul tak? Ni abah duk cadang nak jual tanah tu hak dusun tu. Awak siapa awak? Nak jual siapa pula? Aku nak beli tanah bendang, aku nak jual tanah aku tu. Tak lah apa jual lah pun tanya kami apa. Tak lah, tanyalah sepatah pun nak kata apa. Ha? Tak lah apa nak jual tu. Dia kata darian tu haram tak boleh kat kita, boleh kat kau. Jual buang dia kata. Beli tanah bendang boleh ke dapat duit. Ni duk bela kok apa nak jual. Tak lah aku tanyalah apa sepatah, berjawab lah bagi pandangan. Dulu tak ada, kita nak buat apa tanya dia, apa ni nak beli ni, dia nak beli. Dia tak belum lah Pak Long nak buat apa semua tanya anak. Klinik telefon nak suruh cucuk vaksin pun tanya anak. Tak apa ni tanya anak, mereka bagi pi, mereka tak bagi tak kaya, nak buat lagu mana anak. Dia main satu peringkat umur Pak Long, dia main dia turun balik. Dulu anak-anak nak buat apa tanya mak bapak. Lah mak bapak nak buat apa tanya anak-anak. Tu yang kata tuan-tuan. Ni dia kata ni, maka kebaktiannya itu menolak kemabukan mati, yakni sakaratul maut daripadanya. Bila malaikat maut ni mai tuan-tuan, pedih dan siksanya sakaratul maut ditolak kerana apa dia? Amalan dan pahala mereka berbakti kepada mak bapak. Nabi kita aku tengok 3. Jasa kita baca nombor 2, Agustus tambah 1 mai nombor 3. Dan aku lihat seorang lelaki daripada umatku telah dihilangkan oleh malaikat Zabaniyah untuk diseksakannya. Maka didatangkan zikirnya dan tasbihnya, lalu dilepaskannya daripada penyiksaan mereka. Malaikat Zabaniyah nak seksa dah tuan-tuan tu. Tiba-tiba Allah Ta'ala suruh malaikat tu bawa pahala apa dia? Pahala tasbih. Pahala apa dia? Pahala zikir. Lalu ditolak keseksaan malaikat Zabaniyah tu, diselamatkannya dengan zikirnya dan tasbihnya. Buat Pak Long. Ni saya nak cakap Pak Long nak marah tak agak-agak? Pak Long nak marah tak agak-agak Pak Long? Umur 60 ke atas ni Pak Long, dalam poket tu kena kerap ada biji tasbih daripada rokok daun dengan temakah. Boleh kan sebut tu? Pergi mebel bulan depan tak main pula kuliah. Payah lah kadang-kadang. Dah nak isap lah. Saya bukan tak pergi isap. Benda tu khilaf ulama. Tuan-tuan benda. Bak rokok ni tuan-tuan dia lebih kurang kunut subuh jangan duk tenggak. Dah nak isap lah. Tak ada masalah isap lah. Cuma nak abak tuan-tuan, kena banyak biji tasbih duk dalam poket daripada rokok daun dengan temakah. Ni raba-raba tarik daun rokok temakah TAP. Allah. Kadang-kadang cuba fikir mau diisap. Rokok tak bawa, ambil rokok orang. Tak apalah kawan tu kira niat sedekah. Sedekah pun rokok. Buka-buka buku 35 malaikat dia tulis tu kat akhirat kelak tuan-tuan. Hak sedekah duit ni jangan naik hak sedekah rokok kerap. Dah lah rokok tu hak kawan. Ambil pula peti api tambah hak geng isap rokok daun ni. Balik-balik peti api dalam poket MP5. Tu tuan-tuan nak pergi minta halal kat siapa peti api tu tuan-tuan? Balik-balik awak yang banyak peti api. Minyak main petik tak? Dia petik tak bawa. Kalau rokok sekerik ni tak apa, cucuh-cucuh bagi balik. Ni rokok daun ni nak kerja cucuh ni. Cucuh. Peti api tak bagi. Sembang-sembang petik lah. Ambil duk sembang. Kena pula tajuk elok. Rasa pilihan raya tahun ni ke tahun depan? Aku nak rasa tahun ni tak lama lah. Ni duk bah-bah nak pergi pangkah lagu benar lah. TB tak pergi boleh duk kemun. Cucuk.
Majunya aku nak kena pergi bini aku suruh belikan, TAP tak bagi dah. Buah dalam poket, lupa, automatik. Dia keluar haram tak ada apa. Buat balik aset cukup banyak, TAP sampai 5. Tu tuan-tuan nak pergi minta halal kat siapa tu tuan-tuan ni? Dosa duk tutup TAP orang tu punya nak jawab kat akhirat tu. Sebab tu saya kata biji tasbih kena duduk dalam poket lebih kerap daripada duduk dalam rokok dalam paket. Sekian dimaklumkan. Saya duduk ulas panjang-panjang boleh claim dah tu. Nombor 4, dan aku lihat seorang lelaki daripada umatku telah dihilangkannya oleh malaikat azab yang akan menyeksanya, maka didatangkan kepadanya sembahyangnya, lalu dilepaskan daripada penyeksaan mereka. Mai pula umat yang nak kena azab, Allah Ta'ala hantar malaikat buat mai pahala sembahyang, dilepaskan. Bismillahirrahmanirrahim. 5. Semua ada 8. Nombor 5. Aku lihat seorang lelaki daripada umat aku terjolor lidahnya. Dia nak kata kalau bahasa ni terjolor. Ni kita nak panggil apa ni? Terjelik. Lidah dia terjelik. Terjelik keluar. Kalau bahasa KL dia panggil terjolor. Kita terjelik. Nak. Dia kadang-kadang Kedah ni pun dia ada agak bahasa pelik-pelik. Macam sini kalau jengkiang dia panggil apa? Kalau jengkiang sini panggil apa? Kalau jengking, kalau jengking sini kan. Jangkut dia tak panggil kalau jengking. Tak panggil, dia panggil scorpion kok dia. Lain tak? Lain. Ni kalau jengking kan. Saya pergi ke Langkawi baru ni lagi pelik belum. Kalau pepek nama lagi pelik tu. Macam ni lah, terjelok ni. Jadi tuan-tuan faham sudah lah. Mai bawa seorang lelaki yang lidahnya terjelik keluar, pada bersesak-sesak sesama manusia. Di akhirat tu duk bersesak-sesak sama manusia, maka didatangkan kepadanya puasanya. Mai Allah suruh malaikat bawa pahala puasa dia. Buat pahala puasa dia. Lalu ia memberi minum kepadanya. Terjelik itu sebab apa? Lapak ayak. Sini panggil lapak ayak lah. Kalau KL dia panggil dahaga, kita panggil lapak ayak. Dan jangan dia sebut dahaga ni. Lapak Pak ayak kan. Sebab tu kita di Kedah dia tak panggil minum, dia panggil makan. Dia lah. Mai makan ayak lah. Ni pun kata apa makan ayak minum? Tak. Makan ayak lah. Kami makan ayak sebab apa? Lapak. Ambil lapak ayak ajung makan ayak lah. Tu bahasa kita. Sebab tu orang tak kerti cakap Kedah. Jangan duk cakap. Saya cukup hangat lah. Dah Kedah murtad. Rosak bahasa kita. Saya biasa pergi ceramah mengajak di Wangsa Maju KL. Mai long tu dia nak cakap Kedah. Kereta saya itu kotor sikit hujan. Oi ustaz, kereta tak basuh kau kotor. Saya kata Pak Long, kami tak panggil kotor kami panggil berlemuih. Tak cakap dengan dia cakap. Saya pula jenis-jenis jati Kedah ni, saya cukup hangat kalau orang duk pemain bahasa Kedah. Sebab tu kita pun tak nak duk cakap pelik bahasa orang. Tak nak duk cakap pelik, Perak datang berdua balik bertiga, kita tak kerti. Ni dia lepak ayak kawan ni, lidah sampai terkeluar. Allah Ta'ala kata kat malaikat, bawa amalan dan pahala puasa dia, pergi bagi dia minum ayak dah. Lidah masuk balik, lega. Nombor 6, dan aku lihat seorang lelaki daripada umatku, di hadapannya gelap dan di bawahnya pun gelap, maka didatangkan kepadanya hajinya dan umrahnya, yang mana kedua-duanya mengeluarkannya daripadanya. Duduk dalam keadaan kegelapan, gelap gulita, kita panggil gelap gelamat. Mai pahala haji dia, habis buat haji. Pak Long dah 65, tak tahu lah 65 tak boleh buat haji dah kot. Tak Zukri boleh habis 65 tak Zukri. Tak boleh lah. Boleh? Tak boleh? Tak boleh ha. Dulu orang Sopi tak mau pergi. Seru tak sampai semua ada kat dia. Orang Sopi tak mau pergi. Tak jenis kita ni masa tak boleh tu orang nak pergi sangat. Orang Sopi tak pergi. Awak tak pergi Pak Long dek apa semua.
Dia tak sampai seru Zain nak buat lagu mana. Awak Pak Long nak suruh kapal terbang main berhenti depan rumah baru seru nak sampai. Alah macam mana? Tak ada pipi lah umrah. Tak lah umrah tu sunat. Pak Long bisa pi dah ke? Tak lagi. Yalah happy kali pertama ni pi. Habaq kat Ustaz Zukri kita nak pi. Umrah tak apa kot 60 lebih boleh pi Ustaz Zukri. Boleh ha. Umrah pi lah. Pi umrah tu korang-korang mau mati pun Kaabah bisa tengok dah. Bisa pegang dah. Dai ni biasa sembahyang sujud dah dalam Masjid Haram, Masjid Nabawi tu. Pi. Nak pi Masjid Aqsa ni kot payah ada sikit. Saya biasa pi dah tuan-tuan. Kali pertama pi. Oi payah Pak Long sangkut dekat border tu lama tentera Israel punya kerja. Pi pula dengan ada satu jemaah saya tu bekas tentera. Allah lepas cek habis. Pak Long payah ni Pak Long pi Mekah dulu lah. Pi ada duit-duit sikit pi lah Pak Long. Pi ajak Ustaz Zukri pi dalam 12 ni pi tengok. Ni pahala dapat. Tapi saya nak abang siap-siap dah bukannya senang tuan-tuan nak pergi Mekah ni ujian macam-macam. Saya kenangan dengan Ustaz Zukri tu bak bawa orang pergi umrah. Hoi, mau tak ada iman waktu tu terjun hotel tau. Kita boleh pergi jemaah tak boleh pergi. Kacau. Orang Langkawi kita kacau. Kacau. Oh, tak pergi dah kita tak pergi kacau. Saya ingat ada satu ketika dia bawa jemaah umrah. Pak Long tu orang Penang. Orang Penang pulang nerang ambil korang tu. Sampai saya duk bagi syarahan dekat dia kata ni. Saya duk kata sabar. Ni. Dia panggil dia gitu. Muka tak tengok. Ni. Ni nak jadi syekh umrah ni tengok senang. Mau tak tahan laki jangan. Ni. Jangan nak cakap dah nak sabar. Jangan duk keluar dah. Ni, tak boleh masuk telinga dah. Tak boleh. Jangan duk cakap. Dia nak marah benda hak luar bidang kita. Kapal terbang delay. Nak buat lagu mana? Kapal terbang delay. Tuan-tuan bukan saya nak boleh ambil kunci kapal terbang start bawa. Sampai dekat airport delay. Hak yang travel dia tak bangga kita. Delay kat 6 jam. Saya pun main bang. Para tetamu Allah saya baru dapat ni tuan-tuan baru dapat maklumat delay sikit. 6 jam tak apa dapat long kita dah lama dah tunggu nak main bukan 6 jam tak boleh tunggu. Dia mula tak abang kawan kali pertama pergi tak abang kawan. Saya kata yang tu kesilapan pihak kami lah, kami minta maaf lah. Senang cakap maaf nak tunggu 6 jam Saya pun kata tak apalah, turun minum. Mai duit sikit nak minum. Haram tu nak ambil pula 150. Aku pun dapat komisen tak banyak mana. Tutuh 150 pula dah. 40 orang. Cerah duit komisen tu. Jadi tak apalah jadi hamba seronok sudah lah. 6 jam. Masuk Mekah tu pakai ihram lah. Pakai ihram nak terbang kami naik Emirates macam tu. Turun Dubai apa berjalan. Dia ada ingat lah tak ada atur nak terbang tu dah berhenti terus. Saya pun tengok orang tua ni orang kampung aku boleh goreng Saya kata hak terus ni alih belum kita besar ada besar boleh je lah tak besar dia minyak kuat sikit ni berhenti buh minyak ni dia sengak berhenti buh minyak tak apa. Saya kata boleh nak terus mana terempas kat India tu nak buat lagu mana tak apa dah cakap pandai sangat. Tengok dia kampung lebih aku goreng mulut ni tak apa terbang pula sampai Jeddah. Dia jadi syaitan Jeddah tu turun naik bas ihram semua lah. Kita pun duduk depan duk apa duk labbaik Allahumma labbaik la syarika lak labbaik innal hamda duk talbiyah. Lepas tu dah tu gerbang rehat tu ekon tak ada. Bas tu kot mana ekor lingkup tak keluar. Bercerah belum. Dia apa ni dia pulas. Ni awak tak terbit ni. Dia piak terus angin pun tak ada. Nak jadi ke tuan? Saya apa-apa kat telefon tu kolek tu main duk tolak lah. Tolak kan dia ada lubang apa nama bumbung tu tolak. Tolak mana nak boleh pergi belum. Woi dia kata hangat Saya pun tak apa sabar labbaik Allahumma labbaik. Labbaik apa nak sebut tak boleh hangat. Dia duduk ingat kat belakang, dia duduk belakang.
Kita nak potong tu lebih ke Allah lah. Cemih duk dengar dia boleh tiap daripada KLA tu. Kita mensabar nak labbaik Allah. Dia kata nak labbaik apa nak sebut dari hangat ni kalau buka ihram pam tak ada sepeda tak ada. Tak ada sepeda boleh buka. Dia duk ingat popek ke belakang beg kita benik stres. Dia kata saya bak kat daripada tu hamba tinggi bagi dia turun. Turun bak orang Mekah. Turun kat celah bukit hangat tu. Turun mai duduk ke tepi duduk. Satu-satu saya kata tuan-tuan. Ni ujian daripada kita. Saya tengok muka dia lain lah. Dalam ibadat kita perlu banyakkan sabar. Tu dia. Hey. Muka dia tak tengok kita ni. Sabar tu yang kena sebut lah. Tak boleh masuk Dia kata nak syarah nak lain ada sabar. Saya pun tak kata apa dah. Labbaik Allahumma labbaik. Handi angkat lagi sama boleh dah. Labbaik tu dah bila tak sah lagi. Oi takkan balong oi. Ingat senang nak bawa orang pergi umrah ni. Oi tuan-tuan, batu saya tak tahan, tak dukri tahan tak bawa. Mati. Allah yarham Syekh Fahmi Zamzam. Jumpa saya nak pergi umrah lah. Jumpa dengan dia dekat airport. Dia kata hantar ni keretahan nak bawa orang pergi umrah. Saya kata siapa Syekh? Dia kata kerana tak berani nak bawa orang pergi umrah. Pok pergi umrah ni duduk kat Malaysia dia cium tangan kita. Pipi sana dia angkat tangan buh tamuka kita. Dia tak kena. Syekh Fahmi kata duduk kat Malaysia dia cium tangan kita depan belakang. Habis Mekah dia kata tak kena dia angkat tangan dia buh tamuka kita. Betul tuan-tuan. Dia kata hantar tahan. Kata tahan tak tahan pun dah cari orang bawa pergi ya. Sabar balong Pilah ada duit pergi umrah, pergi haji. Yang ketujuh, dan aku lihat seorang lelaki daripada umatku, Nabi kata, tiada dapat berkata-kata dengan orang mukmin yang lain, sedangkan orang-orang mukmin yang lain dapat berkata-kata kepadanya. Dia duduk di akhirat kelak, Allah Ta'ala belenggukan mulut dia, kunci mulut, tak boleh nak kata apa. Nak cakap tak boleh, nak tabik tak boleh. Orang lain boleh bercakap dengan dia, dia tak boleh nak bercakap dengan orang lain. Hai, kacau. Nak cakap tak boleh balong macam orang seteruk ke orang dia nak cakap tak boleh. Dia nak cakap tak boleh. Tuan-tuan bisa mimpi tak? Tidur mimpi tu, nak cakap tak boleh. Kita nak panggil orang tak boleh, kacau balong Dia nak cakap tak boleh. Ni serupa kita pergi pasar malam, duit tak bawa. Nak beli reti, duit tak ada. Tengok tu berkenan, tengok ni berkenan, duit tak ada. Nak cakap tak boleh. Nak cakap ni duduk belajar cakap. Kadang-kadang orang kena stroke tu, dia nak cakap, dia nak main balik tu. Dia nak cakap, kita pun nak pedor-pedor, dia nak mula belajar cakap, tak boleh. Di akhirat ada geng hak jadi lagu ni tuan-tuan. Maka didatangkan kepadanya silaturahmi. Mai Allah Ta'ala suruh bawa dia tu, pahala dia menghubungkan kekeluargaan, tali persaudaraan. Dia tak pernah putui apa isu pun, apa keadaan pun, dia tak pernah putui hubungan kekeluargaan. Dia tak pernah putui hubungan kekeluargaan. Allah Ta'ala suruh malaikat bawa. Maka ia dapat berkata-kata pada sekalian orang mukmin. Lalu dia pun boleh bercakap, dia boleh berkata-kata. Ini pahala orang yang suka menghubungkan silaturahmi. Kat ke-9 dah tuan-tuan, 10 minit ke boleh? Boleh 10 minit ke? Kalau apa? Duk dengar kitab haram tak ada. Dengar apa? Duk dengar. Saya ni lah teruk. Cakap, baca. Kena baca. Kitab pula kilik mai daripada rumah kok dia. Tuan-tuan, kitab pun tinggal kat masjid. Cukup mudah. Betul-betul mai tak tinggal Allah dan Rasul lah. Spender pun haram tak ada. Cukup mudah. Nak ni dia kata mengaji akak zaman cukup mudah, tu pun dia tak mau main mengaji lagi. Heran orang. Nombor 8. Dan aku telah lihat seorang lelaki daripada umatku bernyala-nyala api neraka dan panas pada tangannya daripada mukanya. Api neraka duk menyala-menyala, muka ni hau panas. Orang Kedah kata ni panas ni, bahang dia tu panas, hau duk rasa ni. Maka didatangkan kepadanya sedekahnya. Mailah sedekah, pahala sedekah. Sebab tu Pak Long, nak melepaskan diri kita daripada bahang api neraka ni, kena banyak bersedekah.
Sebab tu Pak Long, dalam hidup ni peluang yang Allah Ta'ala bagi paling banyak dalam hidup kita untuk buat amalan ni apa dia? Sedekah. Sedekah ada tempat tak haram dan tak ada? Ada tempat tak kita tak boleh sedekah? Tak ada. Tuan-tuan nak baca Quran, ada tempat tak boleh baca Quran? Contoh duk berak dalam jamban, nak baca Quran apa? Boleh baca Quran? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum. Dengar duk berjalan jamban, tapi terajang pintu jamban tu pun penampak dah bodoh ha. Boleh? Tak boleh. Tuan-tuan duk berak boleh berzikir? Tak boleh. Ila anna rabbana subhanallah 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 minum berak? Tak boleh. Tapi tuan-tuan duk berak orang minta sedekah, boleh bagi tak? Kawan tu berketuk pintu jamban. Ha, derma anak yatim. Derma anak yatim duk berketuk pintu jamban kita. Dah berak kat atas minyak. Derma anak yatim, oi duk berak Dah ada ni kami daripada pertubuhan rumah anak yatim nak minta sumbangan ni. Berak. Tunggu tak, dia berak Dah pakcik, kami dah nak naik van dah. Ha, tunggu tak. Tuan-tuan memangkit, haram basuh benda duk belengah tapi ambil tu. Buka beg duit. Tu tuan-tuan jolok ke pintu bawah boleh tak waktu tu? Ni ambil kan, buka lagi nampak habis, yang tak pakai bawah. Ambil. Mana ada haram tuan-tuan, boleh adakah? Atau tuan-tuan suruh aku atas. Bila tuan-tuan pendek suruh aku bawah, tinggung pula tu suruh aku bawah. Ha, tu pula buah labuh nampak ke bawah tuan. Mana ada waktu haram? Tak ada. Waktu sedekah ni. Tapi orang kita ni tak tahu lah tuan-tuan ni, tak tahu. Pepatah Arab kata apa dia Balong? Pepatah Arab kata al-kafanu, kain kapan, la jaibalah, tak ada poket. Pepatah Arab kata kain kapan tidak berpoket. Betul ke tak? Tak tahulah kok kolam nerang ni kain kapan ada poket. Dia buat serba baju teluk belanga, bawah dua, atas satu. Pepatah Arab kata kain kapan tidak berpoket. Tuan-tuan, yang kita nak buat balik apa dia ni? Ya, kita simpan untuk keluarga kita sikit, tetapi simpanan kita untuk keluarga dengan bekalan kita nak buat balik ni, yang mana banyak? Tak tahulah, yang ni saya punya pandangan. Saya kena buat, yang ni aku nak simpan, yang ni aku nak bawa. Kadang-kadang yang simpan dengan yang nak bawa, simpan tu lebih banyak daripada nak bawa. Tuan-tuan simpan banyak-banyak kat ahli waris, mereka nak buat apa Pak Long? Awak boleh ingat Pak Long, ingat mereka nak tolong buat kebajikan lepas kita mati. Tak ada hari ya. Tak ada hari ya. Mak Long teriak lama mana? Hah? Wah, kita mati, kita teriak itu seri. Allah, gelaplah dunia ni, tak ada apa lah. Apa tak ada? Apa hari? Benar minggu, lu punya mula-mula hilang. Kita nak buat mana? Kehidupan perlu diteruskan. Nak teriak pula kaya tahun depan. Dia dengar dendam perantau, teriak pula. Wajah ayah bunda bermain di mata. Pi kubur. Habis balik-balik kubur, kena ketupat, kena lemak, gelak pi. Betul tak tuan-tuan? Tuan-tuan mati, bini tuan-tuan nak teriak lama mana? Lama mana nak teriak? Dia buat atas bendin dah teriak. Tak ada dah. Tiga orang. Driver van kata sabar. Redha. Tak tahu nak tinggal seorang, nak buat macam mana? Driver van tu kata habis dah aku masuk, sabar tak? Dia kata habis lah belum. Haram lelaki dia tak ada masuk dalam tanah lagi. Driver van tu dia ejeh dah. Lama mana? Tambah janda kaya pula. No, maklum no. Kadang-kadang minta maaf lah, bukan maklum ni, orang lain. Orang lain kan, saudara orang lain lah. Janda-janda ni tuan-tuan kadang-kadang bagui, banyak bagui Pak Long. Janda-janda ni banyak bagui, ibu-ibu tunggal ni. Tapi kena seorang dua hak buat onar, habis terpalit dengan janda-janda lain. Yang bagus Muhammad, hak onak pun ada seorang dua. Wah, lepas jadi janda tu dia make up loh, duduk dalam Facebook, mulut nak bohong, mulut merah menyala macam pungkok ke bawah balak kena cerit.
Tunduk dekat gambar. Bapak janda Allah dia lawa lah, dia pakai makeup. Dulu masa jadi bini orang Allah haram, laki dia terkejut, tengok dia terkejut. Dia main-main lah dulu gigi kat depan tak ada gigi. Laki dia tengok dia tak selera. Nak kenyek gigi tak ada. Gigi tak ada. Allah dia pergi bubuh gigi palsu omu. Jogging tam-tam, badan pun nampak elok. Lama mana? Pak Long tinggal pula rumah pula baru. Allah Pak Long oi, rumah baru renovate. Dulu time tak ada lah bubuh time dah. Shilling buh lampu chandelier kemas tak dengar dah. Hak beli ayak bilik bubuh tu tak tu. Tak tahu tak tu. Hak kolam duduk berendam. Tak ada berendam mati. Hak beli berendam dalam tak tu apa? Laki baru dia. Ni dia mula naik balik ni. Sabar tak? 5 minit saya berhenti. Pak Long kan dia buat kelang kabut lagu tu. Ni saya nak basuh tak habis lagi ni. Tak tu Pak Long jantan baru tu main mandi. Nohok daripada dua. Pak Long dalam kubur. Pak Long tahu tak bini Pak Long kahwin ni? Itu soalan saya nak tanya. Tahu. Bila Pak Long tahu? Orang kampung ni mati. Tengok dalam kubur. Weh, Halim Halim kata Zat nak kenal Zat ni. Tak kenal lagi tu. Gugak malaikat bagi. Zat dia rehat. Halim, bini aku dah guna untuk siap tu balas dah. Anda kira apa? Rumah yang renovate tu siap pergi duduk dah. Pak Long rasa dia nak buat kat kita Pak Long. Jangan salah Pak Long. Kehidupan dia perlu diteruskan. Mak Long, jangan ada buat muka insaf lagu tu basuh tak habis lagi ni. Mak Long duk simpan banyak-banyak untuk arwah ni Mak Long simpan banyak-banyak, tak ada duk sedekah masjid, nak minta apa haram tak nak bagi. Contoh ni Mak Long tak buat dah panggil lagu tu. Contoh, jangan ada buat muka tarik 14 lagu tu. Mak Long ingat saya takut menteri pun saya lawan sama Mak Long. Mak Long duk simpan beli barang kemas Mak Long. Kita tahu ajal sampai pi. Barang kemas Mak Long tu, Mak Long ingat Pak Long dia nak pi gadai ke, dia nak pi jual, nak buat wakaf kat Mak Long. Dia pun menikah dengan janda tu. Menikah dengan janda tu. Janda tu terlepas laki dia mati. Pak Long mana nak teriak. Mana Pak Long nak teriak cuba abang lagi cepat Pak Long kering air mata. Orang nak main sabar lah dia no. Aku tak tahu. Duk seorang-seorang ni aku tak tahu. Ada teriak sikit-sikit orang lagi. Dia tak tahu tak. Tak tahu duk seorang-seorang. Sabar lah Din. Sabar memang sabar, tapi seorang-seorang. Aku sedih. Kawan dia kata lihat janda tu kata kalau hamba dengan dia tak apa, dia boleh timbang Allah, betul ke? Lain dia tanya tu. Lain. Cara tanya tu lain. Ngarut dia baloi, ngarut nak teriak berhari. Kawan saya banyak dah baloi. Tak ada dah tak boleh cari dah macam arwah Mak Long tak ada dah. Bagus tak jumpa baru. Lepas nikah tu kita tanya pula baru ni macam mana Pak Long? Tak ada cari dah lagu ni bagus. Hak tu bagus pula. Nak buat lagu mana Mak Long? Hak barang kemas Mak Long, hak biskut 4 segi, tak biskut 4 segi punya cincin. Baru ni saya pergi dengan bini saya, dia panggil apa? Biskut tiger ke apa ke? Hai macam-macam tu. Gelang mat apa? Dia bagi kat orang baru Mak Long. Itulah. Anak-anak. Batu Pak Long jangan harap dekat orang Pak Long oi. Nak harap kata apa? Saya nak tanya. Kita lah ni harap kat diri kita ya. Nak harap kat siapa? Manusia ni Pak Long tahu tak? Dia ni serupa duit shilling. Tahu duit shilling? Depan lain, belakang lain. Betul ke tak? Manusia ni dia macam duit shilling. Duit shilling, depan lain, belakang pun lain. Pak Long nak harap kat siapa? Mak Long nak harap kat siapa? Harap dekat diri kita ya. Nak buat kebajikan. Tuan-tuan nak harap kat anak-anak. Saya pun tak harap kat siapa. Lah ni kita duk hidup, lah ni kita ada duit, lah ni kita sihat. Buat dekat kita cukup-cukup. Setuju ke tak? Buat. Mak Long rasa nak makan. Makan Mak Long duk simpan buat apa?
Udang-udang hak tu ekor macam cabang tabir tu beli. Duit ada kedekut, saya heran tunggu. Duk makan pinggan RM2 tu. Duit ada, kalau duit tak ada tu cerita lain. Ni duit ada. No, udang macam cabang tabir ekor beli. Kilo 60 beli. Tak lihat tu gatal. RM9 ni tak gatal. Hang kedekut. Cuba aku beli bagi kat hang tu. Tak ada lah gatal tu. Ni bersih ni, udang keluar tu hidung menyalui kan tak? Saya tak kira, saya abang saya jenis makan saya tak kira tuan-tuan. Saya makan, saya nak pakai, saya pakai, saya beli, saya nak pakai apa saya pakai. Saya tak kira, saya nak pergi berjalan mana, ada duit saya pergi. Tak kira tuan-tuan ni, tak kira. Saya ada duit nak tukar kereta, saya tukar, mampu pergi mana kata apa. Tak zuhud apa, ingat kereta aku macam kereta hang. Kereta hang tak apa, dah seminggu sekali keluar, kereta aku hari-hari keluar. Kira apa tuan-tuan, nak rasa untuk diri kita puas, kebajikan puas. Ni punya terang, mau tak faham saya tak tahu. Allah, letih mengajar lagu ni. Letih, mau tak faham lagi letih tu. Lalu ia mendindingkan atas mukanya dan menjadi payung atas kepalanya. Lalu tuan-tuan, bila malaikat wakmai pahala sedekah dia tu menjadi pendinding kepada panas, pendinding kepada panas api neraka, mendindingkan wajahnya dan tangannya. Dan yang akhir, satu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya api neraka Jahannam itu dinamakan Wadi Wail. Nabi kata api neraka tu dinamakan sebagai Wadi Wail. Di dalamnya ada beberapa ekor ulat dan kala. Apa kala jengking? Dalam api neraka tu dia ada ulat, dia ada kala jengking. Panjang setiap ekor ni, dia nak cerita ulat ni, ulat dalam neraka ni. Nak dengar tuan-tuan, kan nak berhenti, kan nak wallahu a'lam. Baca sikit lah tuan-tuan, baca sikit lah, nak habis dah, stesen nak sampai dah. Dia mengajak kitab ni, dia kena bagi sampai stesen. Ada waktu-waktu kita berhenti awal sebab stesen sampai awal. Hari ni stesen lambat sikit. Tak apa tuan-tuan, jangan duk risau. Saya ni sikit lepas saya mengajak di Kuala Nerang nak pergi Kuala Lumpur. Belum bukan nak balik Kodia, nak pergi Kuala Lumpur tu pun saya tak kalut. Bukan tuan-tuan rumah naik motor gear 3 tak ada masuk sampai dah, bukan tuan-tuan nak kalut balik awal. Panjang setiap ekor ulang itu adalah sebulan perjalanan. Tu dia. Daripada kepala nak sampai ke ekor, Nabi kata, lama mana berjalan Pak Long? Sebulan. Berani ke Pak Long nak hadap? Tedung sela pun lari Pak Long. Tedung sela lari. Ulak tedung sela kan, lintas kot tu pun kita tak pergi dah. Nampak ulak tu dia duduk panggung lagu, tak pergi dah Pak Long. Tak pergi dah. Tambah macam saya ni pula. Tapi saya alhamdulillah lah tuan-tuan, ada ilmu. Adalah orang bagi doa-doa sikit. Kalau jekah ulak tunduk. Hak tu tuan-tuan saya nak bagi kat tuan-tuan tapi tak sampai time lagi. Bengkerai je RM515 3 kupang. Saya biasa tampak tak sungguh. Saya biasa tampak ulak tunduk. Hak tu terdesak lah kita guna. Ulak tedung duk panggung tu. Hei! Maaf saya tampak tunduk. Sungguh tuan-tuan, saya nak mohon di masjid ni, cerita dalam masjid ni. Saya jumpa di mana? Taman Ulak Toleh. Taman Ulak. Dia duduk melengkak dalam sangkak tu. Kita pipi lalu dia panggil ceh kata korang ajak aku bayar bagai RM20 dia ceh aku. Tampak sangkak tunduk ulak tu. Ulak dalam sangkak lah, mau lepas kat luar saya pun tu lah. Kembang saya ni sembang ada tuan. Ulak tu tak berani, saya geli. Saya bukan takut ingat, saya geli tengok dia duduk menyut tu. Saya geli tuan, dia geli. Ulak sawa buruk pun saya geli. Dia geli tengok dia duduk denyut. Ada orang dia gila, dia kalau tak boleh katok ulak, dia tak boleh teribai ulak, dia tak boleh duduk. Ada orang dia geli macam saya geli. Geli. Entah ni ulak ni sebulan perjalanan. Ia menggigit orang yang meninggalkan semayang. Ulak ni dia nak buat apa dia? Dia nak patuk, dia nak gigit orang yang tinggal semayang.
Bila dia patuk tu tuan-tuan, bisa dia tara mana rasa bisa dia, maka mendidihlah bisanya di dalam tubuhnya itu 70 tahun. Ulang tu sekali patuk, Nabi kata bisa dia duk rasa ni lama mana 70 tahun. Hak ni tuan-tuan baca salamun ala nuhin min dalbiya ni. Ulang ni memang nak cari tuan-tuan. Bolehlah tuan-tuan duk kat luar ni ajak doa nak kunci mulut binatang. Saya ada di Penang, Pak Long tu ajak doa nak kunci mulut binatang masuk hutan. Dia kata masuk hutan baca bismillah, langkah kaki kanan. Alam tara kaifa fa'ala rabb. Kemam tu niat, ya Allah, kunci mulut binatang ni. Masuk dia kata. InsyaAllah binatang tu mulut tak terbuka kalau tengok ustaz. Tapi time ustaz nak keluar, ustaz jangan lupa buka balik. Tak makan puak-puak tu lagi, mulut tak boleh buka. Dah ustaz kunci, ustaz buka balik mulut puak-puak ni. Saya kata nak buka lagu mana pula belum? Dia kata langkah kaki kiri baca alam tara kaifa fa'ala rabbuka. Tekan sikit tang tu, mulut dia buka. Saya kata aku duduk masuk tak kena patuk, baca doa ni kena patuk mampu. Hak ni tak payah belum alam tara kaifa fa'ala rabb pun tak boleh. 70 tahun. Kemudian maka bercerailah, lagi pedih lagi daripada dia, bercerailah dagingnya daripada segala tulang-mulangnya. Daging tu luruh daripada tulang. Bisa dia tuan-tuan. Kita mohon daripada Allah agar Allah Ta'ala lindungkan kita daripada api neraka dan kemurkaannya yang amat keras. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Cukup dekat tu dulu tuan-tuan. InsyaAllah bulan depan saya mai kita sambung pula pada muka surat 15 bab yang kedua. Dia nak cerita pula bab menderhakai, siksaan bagi orang yang derhaka kepada dua orang mak pak dia. Hari ni kita baca bulan-bulan depan insyaAllah. Mau panjang umur, murah rezeki, kita jumpa lagi pada bulan hadapan insyaAllah. Tanda habis tu. Sebelum saya nak tutup ni tuan-tuan, ada sikit saya nak umum sikit lah tuan-tuan ni, nak minta tolong. Yang pertama macam biasalah tuan-tuan yang nak dapatkan produk Top Coco boleh dapatkan di luar sana. Lah ni lepas buat promosi sepenuh hari Malaysia tuan-tuan, sekilo dulu RM22, lah sekilo RM20. Dulu setengah kilo 12, lah setengah kilo 10. Dulu hak bungkis kecil tu 22, lah 20. Lepas buat promosi sampai hujung bulan ni ya. Bulan depan mai harga lama balik. Tu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, yang ni saya nak minta tolong tuan-tuan ke malam ni. Kami Yayasan Ar-Riyadah ni ada diwakafkan tanah oleh seorang kakak ni. Saya tak pernah main minta lagi tadi ni. Ada kakak ni dia wakaf sebidang tanah dekat Tongkang Yat, Sebarang Perak tu. Tuan-tuan nak pergi Masjid Tongkang Yat, tuan-tuan tengok ada JKR punya store. Sebelum JKR punya store tu dia ada bangunan 2 tingkat kita baru buat. Kita buat surau, nama dari situ Ar-Riyadah Dakwah Center. Tu bahasa orang putih. Bahasa Padangnya Pusat Dakwah Ar-Riyadah. Kak ni dulu mak ayah dia punya tanah tu, tapak rumah. Mak ayah dia tak ada, dia pun ada seorang anak ya tuan-tuan, anak dia pula OKU. Jadi dia wakaf, ustaz tolonglah saya bagi tanah ni, buatlah apa-apa untuk kebajikan mak ayah saya. Saya pun buatlah, kita buat siap dah bangunan tu 95%. Dah sebulan dah duk guna. 2 tingkat, bawah surau, atas pusat kegiatan dakwah. Kita ada bilik bimbingan, kita nak buat bimbingan saudara baru. Percuma semua Pak Long, saya tak ambil duit apa. Nak buat kelas bimbingan fardu ain. Sebulan dah duk jalan ni, sebulan dah. Saya cari duit pada bulan Ramadan itu. Kontraktor bagi harga, sebut harga kat kita apa semua, dekat-dekat 200,000 lebih, kat 300 juga lah. Kita pun proceed dengan harga tu. Buatlah, benda tu pun 5% lagi nak siap. Adalah kaki 5 tu shilling tak besar lagi, tangga ada 1 tangga tu tai tak besar lagi, tak apalah tu. Jadi tuan-tuan, Allah Ta'ala uji tahun ni masa duk tengah buat tu okey, harga barang tuan-tuan ingat dah tu duk naik lari belum. Kita buat harga dulu lah naik. Lari dia lebih kurang dekat 60,000. Di saya bayar dah, semua tu bayar dah. Ada lagi 60,000. Tu baru ni pi jolok nak buat keluar duit, bank minta maaf. Bank memang minta maaf tuan-tuan. Maaf, duit anda tidak mencukupi. Oh letih Orang lain minta maaf dia gagah, bank minta maaf letih tuan-tuan kan.
duit tak cukup. Adalah saya pun kemarin dulu hari Jumaat saya tunjuk kat ayah saya, kata ni dah siap semua, ada baki lebih kurang 56,340 kot. Dia kata 10,000 kita bayar dah. Hang buat keluar 5,000, aku buat keluar 5,000. Dia pun bagi terus 5,000 saya. Masa nak buat asas dulu ni dia bagi lebih kurang 30,000, saya 20,000. Ini bukan nak abang tuan, maknanya kita buat betul lah ni, kita bagi. Saya pun takat tu lah kita mampu pun batlong. Dia saya kata ni 46,000 ni nak cari mana apa. Dia kata hampir minta kat orang Padang Nyok. Dia ayah saya abang tu yang saya nak kenal ni. Saya pula jenis taat kat ayah ni tuan-tuan, anak soleh. Mau dia tak sebut geng Padang Nyok, saya tak percaya pun, tak mau minta ni. Tapi dia mention terus geng Padang Nyok tu. Kacau. Dia kata lepas sana tu duit banyak. Dia kata jenis duk menoreh getah ni, menoreh dekat kebun depa, kutip lejak kebun kawan. Ha tu dia banyak dia tak. Ada melawak lagi Pak Long marah pula. Jadi malam ni kita nak buat tu. Lepas tu saya berjanji pula dengan kontraktor tu, saya kata di antara hari Isnin sampai Khamis, InsyaAllah dalam time tu kita akan bayar. Jadi maknanya esok, paling cepat esok. Saya kutip-kutip ni tuan-tuan ni, kita ada lebih kurang baki, lebih kurang lagi, campur duit saya, campur duit ayah saya dan duit yang saya dah kutip dah, kita ada baki lagi 40,000 tak banyak dah, 40,000 lagi. Malam ni mau tuan-tuan bagi seorang 1,000, selesai. Betul tak? 40 orang selesai. Tapi kalau Pak Long, Mak Long bagi seorang RM1, saya nak kena cari 40,000 orang lah. Itu cerita dia. Sampai hari Khamis ni tak tahu lah dan tak dan. Jadi tuan-tuan fikirlah, no? Tuan-tuan fikirlah, tuan-tuan pun cerdik pandai, tengok muka pun tahu orang pandai belakang ni, jenis mengaji tak ada kitab ni orang cerdik ya tuan-tuan. Dia banyak tu bukan tuan-tuan tak boleh fikir kot. Ni Pak Long nak keluar lagi, dia ada tabung. Mak Long pun ada tabung. Hari ni saya buat main 5 tabung, semua pintu saya kepung. Tuan-tuan nak keluar ke mana? Tuan-tuan nak keluar ke mana? Hari ni saya buat main 5 pintu, tuan-tuan keluar kot tu pun ada tabung, keluar kot tu pun ada tabung. Tuan-tuan ingat tuan-tuan cerdik, saya lagi cakap kan? Dia kita nak bayar, Mak Long, Pak Long lah kita nak bayar. Jadi saya minta tolong lah, yang bawa duit pakat-pakat bubuh lah. Tak bawa nak balik ambil pun kami tunggu. Dah duit duduk dalam bank tak, tuan-tuan bagi kad, tuan-tuan main kat saya, tuan-tuan habak banyak mana dengan nombor pin, saya terus pergi ambil tak apa. Kita nak guna sungguh, bukan nak melawak kan. Mak Long apa ada kat tangan tu, Mak Long raut bubuh tang tu, saya tahu dia nak buat apa kata benda tu. Janji hak original lah, jangan bubuh hak muhur. Tuan-tuan nak, insya-Allah. Ni bukan nak ugut Pak Long lah, ni pengalaman banyak tempat dah yang terjadi. Banyak tempat dah Pak Long dia duduk lintas kot tabung tu, dia buat tetap. Duit ada, dia buat tak tahu. Kalau duit tak ada tu cerita lain, ni duit ada. Dia lintas buat tak tahu 3 hari lepas tu meninggal. Cerita betul ni bukan nak ugut tak, cerita betul. Sebab saya nak jumpa tuan-tuan lagi bulan depan kan. Saya kata mau nak tengok dah. Jadi saya nak abang jangan duk ambil risiko tu lah. Gagah carilah lagu mana apa. Jadi kita nak bayar duit pembangunan surau tu insya-Allah tuan-tuan. Wallahu alam, saya mohon maaf banyak-banyak kalau ada salah dan silap. Mohon maaf banyak-banyak Pak Long maklum. Daripada ujung rambut sampai ujung kaki kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli halin wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Allahumma kshif 'anna al-bala' wal waba' wal fahsya' ma la yakshifuhu ahadun ghairuk. Allahumma inna na'udzu bika min al-baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Saya dah jamak dah tadi tuan-tuan, dan teruskan dengan solat. Sebab saya nak pergi Kuala Lumpur ni, saya keluar dululah insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.